tersegam dekat depan. Lembaga hitam yang tak tentu rupa bentuknya. Tingginya bagaikan mencecah awan dan kakinya tak sentuh bumi. Bahagian kaki macam kaki katak puru. Bila TJ berusaha dongakkan kepala nak tengok wajah lembaga tu, leher dia dipulas dari belakang dan sepasang tangan lebar yang berbulu tutup mata TJ. Pandangan jadi gelap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Hari ini saya akan sambung cerita bercakap dengan jin siri 179 dan 180, yang mana terlepas siri-siri sebelum ni saya akan letakkan link playlist dekat bawah. Sila like, subscribe dan komen dalam video ni. Pada yang nak join grup Telegram saya dah letakkan link dekat bawah. Macam biasa, sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rabak Seram. TJ buat tak kisah dengan apa yang Andi katakan. Otaknya masih berfikir tentang perempuan cantik tu. Adakah mereka yang bawa dia ke pintu rumah batu lama tu? Mungkin mereka yang sediakan tempat bara dan keluarkan barang-barang dari dalam beg kertas tu. Mari. Andi tarik tangan TJ, ajak keluar dari ruang tamu tu. TJ hanya mengikut. Bila berada dekat halaman rumah batu, fikiran TJ mula tenang. Tama, renung mata aku, kata Andi. Tapi TJ tak tunjukkan sebarang reaksi. Andi mula cemas. Kemudian Andi tarik nafas dan hembuskan ke muka TJ. Tama, cuba tengok keadaan sekeliling kamu, kata Andi. Lepas Andi cakap macam tu, dia terus tumbuk bahu kanan TJ dengan kuat sekali. TJ macam tersentak. Tama, ya Andi, kau tak dikuasai apa-apa sekarang. Cuba tengok keadaan sekeliling kamu. TJ terus perhati keadaan sekitar. Suasana cukup sepi. Di padang yang luas terlihat kabus yang menipis. Perlahan-lahan Andi baca beberapa potong ayat Al-Quran. Lepas tu Andi tanya, kenapa TJ datang ke rumah batu lama tu waktu macam ni? TJ beritahu Andi, dia ada berjumpa dengan dua orang perempuan cantik. Sebelum kejutkan Andi tadi, salah seorang darinya Mia? Tanya Andi. Dengan pantas TJ gelengkan kepala. TJ tak kenal langsung mereka berdua tu. Andi termenung panjang, macam fikirkan sesuatu. Lepas tu dia ajak TJ keliling rumah batu tu. Buat apa Andi? Jangan banyak tanya, jom ikut aku. Andi terus tarik tangan TJ. Dalam suasana pagi yang dingin tu, mereka mengelilingi rumah batu lama dari arah kiri ke kanan. Masa melintasi bahagian dapur, terdengar suara perempuan dan lelaki mengerang dan mengeluh macam tahan sakit yang amat sangat. Tiba-tiba TJ teringatkan bilik misteri yang ada dekat bahagian ruang dapur rumah batu lama tu. Mungkinkah suara itu suara datuk dan nenek Mia? Fikir TJ. Hai, dah jumpa pengawal rumah batu tu? Serentak TJ dan Andi toleh ke kanan. Kak Sun tercegat dekat bucu rumah batu dengan rambut menggerbang. Sepasang matanya nampak kemerah-merahan, renung tajam ke arah TJ. Mereka berdua terus tergamam. Tak tahu dari mana Kak Sun datang. Dengan tenang Andi bersuara, Kak Sun bermalam di rumah batu? Ya. Sebilik dengan Mia? Tak, di bilik atas, aku bilik bawah. Sambil bercakap tu, mata Kak Sun renung tingkat atas. TJ dan Andi dongak kepala ke tingkat atas juga. Dari cahaya lampu bilik yang agak sama-sama tu, kelihatan bayang manusia tengah sikat rambut. Itu kalau tak silap saya Mia, tanya TJ. Memang benar, sahut Kak Sun. Mereka pelik, dah pagi macam ni Mia masih nak berhias diri lagi. Nak pergi mana? Kata Kak Sun, Mia memang macam tu. Ada malam-malam tertentu dia terpaksa bangun pukul 2 atau 4 pagi. Masa itulah Mia hias diri dan pakai wangi-wangian. Dan Kak Sun ni selalu dipanggil tidur dekat rumah batu ni untuk teman Mia ke pangkal pokok bulu kuning. Situ kubur datuk nenek Mia, celah Andi. Kenapa? Kamu takut? Andi terdiam.
Malam dah makin larut, membuatkan TJ resah dan mula menggigil kedinginan. Kata Kak Sun lagi, apa yang Mia buat tu biasa bagi dia. Setiap 10, 15, 20 dan 25 bulan Islam, Mia mesti pergi ke kubur dekat Perdu Buluh Kuning tu pukul 3 atau 4 pagi. Bila masuk waktu subuh, baru dia balik ke rumah semula. Bau hamis harimau mula menusuk lubang hidung. Mereka bertiga berdiri sebaris tapi merenung ke arah yang berlainan. Kak Sun renung ke arah rumpun buluh kuning, Andi ke arah bucu dapur rumah batu lama. TJ pula renung ke arah tingkap bilik. Mia dekat tingkap atas. Tiba-tiba macam ada sesuatu berlari atas tanah. TJ nampak ada beberapa ekor kucing hitam dengan sinar mata yang garang muncul mengelilingi TJ. Kucing hitam Kak Sun, kata TJ. Itu kucing peliharaan, jangan diapa-apakan dia, Tama, kata Kak Sun. TJ tak tahu dari mana kumpulan kucing hitam tu muncul pagi-pagi buta macam ni. Jumlahnya lebih dari 7 ekor. Kesemua kucing hitam tu terus mengelilingi TJ dan ada ketikanya geserkan tubuh ke kaki TJ. Bulu roma terus meremang dan seluruh sendi terasa lemah. TJ terus renung ke arah bilik tidur Mia di tingkat atas. Lampu biliknya dah padam, langsir dah dijatuhkan dan bau wangi terhidu di sekitar kawasan mereka berdiri tu. Terdengar bunyi daun pintu dapur dibuka dan ditutup. Bila perhati ke situ, tak nampak kelibat manusia pun. Mia dah tunggu aku dekat situ, kata Kak Sun sambil tunjuk ke arah Perdu Buluh Kuning. Ada beberapa batang lilin sedang menyala, menerangi sebahagian dari kawasan di bawah rumpun buluh kuning tu, termasuk kuburan batu yang ada dekat situ. Dekat bahagian kepala kubur, ada sebatang lilin besar yang diletakkan atas batu besar 2 pemeluk manusia. Tak tahu siapa yang sediakan dan nyalakan api lilin tersebut. Ternampak kelibat manusia yang bergerak dari bahagian kepala kubur diulangi sebanyak 7 kali berturut-turut. Manusia tu balut seluruh tubuhnya dengan kain hitam. Selesai berjalan 7 kali dari bahagian kaki ke kepala kubur, manusia tu berdiri tegak di bahagian tengah kubur. TJ bersuara, mungkin itu kelibat Mia, Andi. Aku pun fikir begitu. Perempuan apa dia ni, berani keluar malam ke kubur lama? Mungkin ada sesuatu yang dicarinya. Boleh jadi dia jalankan amanat datuk neneknya. Itu urusan dia, bukan urusan kamu. Aku nak beritahu kamu berdua, engkau orang tak berhak tanya begitu. Kau bukan kaum kerabatnya, kau orang tetamu dia. Faham? TJ dan Andi terus minta maaf pada Kak Sun. Lepas tu Kak Sun suruh batalkan saja segala rancangan yang mereka berdua dah buat ni. Sebab pengawal rumah batu lama tu tak nak jumpa mereka berdua. Pengawal tu dah beritahu Kak Sun kalau mereka teruskan juga memang kerja sia-sia, tak ada hasil. Bila dengar Kak Sun cakap macam tu, darah TJ terus menyirap. Dia terus marah Kak Sun. Apa hak Kak Sun nak tahan kami? Mia sendiri suruh kami berusaha cari pengawal rumah batu, sama ada secara batin atau zahir. Dalam hal ni, orang yang berhak tahan kami ialah Mia. Dia tuan rumah dan pemilik tanah, bukannya Kak Sun. Andi terus tepuk bahu kanan TJ dengan lembut dan suruh dia bersabar. Kamu marahkan Kak Sun ke Tama? Tanya Kak Sun. TJ diam je. Kemudian Andi urut belakang TJ sambil berkata, jangan hilang pertimbangan Tama. Kau dah keterlaluan Tama, kau dah melampau. Pekik Kak Sun sekuat hati, bergema membelah kesepian pagi tu. TJ dan Andi tergamam. Ketika itu TJ terasa pangkal lehernya macam dipegang sepasang tangan yang kasar dan berbulu tebal. TJ cuba tepis tapi gagal. Pergelangan tangan TJ disambar dan dipulas. TJ terus ditolak sampai jatuh tersungkur. Begitu juga dengan Andi. Siapa yang jatuhkan kita Tama? Makhluk gaib Andi, kata TJ sambil renung ke arah Kak Sun yang tengok je kejadian tanpa bagi pertolongan. Kak Sun celaka, TJ berkata dalam hati. Belum sempat bangun, mulut TJ ditampar dengan kuat. Tama, tengok tu, kata Andi sambil tunjuk ke arah sesuatu. Apa yang mereka nampak sungguh menakutkan. Tersegam dekat depan, lembaga hitam yang tak tentu rupa bentuknya. Tingginya bagaikan mencecah awan dan kakinya tak sentuh bumi. Bahagian kaki macam kaki katak puru. Bila TJ berusaha dongakkan kepala nak tengok wajah lembaga tu, leher dia dipulas dari belakang dan sepasang tangan lebar yang berbulu tutup mata TJ. Pandangan jadi gelap. Kemudian TJ dihumban ke bucu dapur rumah batu. Dia terpaksa merangkak untuk dapatkan Andi yang masih tersungkur tak berapa jauh dari Kak Sun. Lembaga yang menakutkan tu terus gaib entah ke mana. Tak apalah Tama, Andi, aku tak boleh lama dekat sini. Selamat tinggal. Lagipun orang yang kamu cari dah datang. Selamat tinggal. Mia dah lama tunggu aku. Dalam keadaan terpinga-pinga terdengar suara Kak Sun. Disebabkan keadaan mereka yang masih pening-pening lalat, mereka berdua abaikan kata-kata tu. Dengan sisa tenaga yang ada, akhirnya TJ dan Andi berjaya bangun. Kak Sun dah beredar menuju ke arah Mia yang berada di bawah rumpun buluh kuning. Kak Sun permainkan kita Tama, kata Andi. Tak sangka Kak Sun sanggup buat macam tu. Apakah maksud sebenar dari tindakannya itu? Betulkah dia ada hubungan batin yang kental dengan penunggu rumah batu lama? Persoalan yang timbul tu sukar untuk dijawab.
Kemudian mereka berdua buat keputusan nak balik ke rumah Papan. Kata TJ, setiap kali dia kutuk dan maki hamun Kak Sun, macam ada sesuatu yang datang kacau dia. Ditampar, ditolak, ditendang. Aku faham Tama, kata Andi. Masa mereka tengah berjalan menuju ke rumah Papan, beberapa ekor tikus berbulu kuning sebesar lengan melintas dekat depan. Berhenti Tama, bagi laluan untuk mereka. Bila selesai baru kita jalan, kata Andi. Lebih kurang 10 minit mereka berdiri sambil perhatikan kumpulan tikus kuning tu melintas. Perarakan tikus kuning tu diakhiri dengan tikus hitam yang besarnya hampir seekor kucing hitam jantan. Munculnya macam muncung babi. Dah habis, sekarang kita teruskan perjalanan, bisik Andi. Sampai rumah Papan, disebabkan keletihan, mereka terus tertidur. Pagi tu lepas solat subuh, mereka tidur semula. Lebih kurang pukul 7.30 pagi baru mereka bangun. Badan terasa sihat dan segar. Macam pagi-pagi sebelumnya, mereka tunggu sarapan yang akan dibawa oleh Kak Sun. Sampai pukul 9 pagi, sarapan tak sampai-sampai. Tak payah tunggu Kak Sun Tamah, buat air kopi sendiri. Dekat dapur ada kopi, gula, ada air dan periuk, kata Andi. Mungkin sebab peristiwa malam tadi, Mia mogok tak nak masak dan Kak Sun pula tak nak datang sini. Ini baru amaran pertama. Ada lagi akibat yang bakal kita terima. Mungkin lebih buruk dari ini, Andi, kata TJ. Kemudian Andi bagi cadangan supaya mereka tinggalkan tempat ni. TJ setuju, tapi siapa nak bagi tahu Mia apa alasan yang nak diberikan pada dia? Kena bagi alasan yang logik. Andi termenung sekejap. Kemudian dia ajak TJ sama-sama jumpa Mia. TJ setuju, tapi dia ajak Andi pergi jumpa Haji Simpul dulu. Dari orang tua tu, mereka akan cuba korek rahsia diri dan keturunan Mia. Andi setuju. Lepas sarapan, mereka kemas barang dan pakaian ke dalam beg. Aku harap Datuk kamu dan Tok Haji tak ke mana-mana, tetap menanti kita dekat sungai penuh, kata Andi. Tiba-tiba, Andi, buka pintu. Andi suruh TJ pergi buka pintu. Baru bangun tidur, Mia tercegat depan pintu sambil menatang setalam mangkuk untuk sarapan pagi. TJ terus sambut talam tu. Berkemas, nak ke mana? Tanya Mia. TJ tak jawab pertanyaan tu. Mia terus melangkah ke ruang tamu. Andi tercegat dekat situ tunggu kedatangan Mia. Wajah Mia yang ceria segera berubah bila tengok teko dan kesan air kopi dalam kolej dekat ruang tamu. Perlahan-lahan ekor matanya melirik tajam ke arah dua beg pakaian yang tersandar di sudut dinding. Sambil letak talam atas lantai, TJ nampak bibi Mia bergerak-gerak macam ada sesuatu yang diperkatakan. Kami ingat tadi tak ada sarapan pagi ni, jadi kami buat kopi sendiri. Duduklah Mia, kata Andi. Terima kasih. Mia terus duduk bersimpuh dekat sisi TJ. Beberapa saat kemudian, Andi pula duduk. Mereka bertiga duduk menghadap hidangan. Masa Andi dan TJ tengah bersarapan tu, Mia tanya, berkemas nak ke mana Tama? Andi, nak tinggalkan rumah ni? Kami berdua nak jumpa Datuk Tama dan Haji Basilan ke Sungai Penuh. Betul Mia? Terlalu cepat. Agaknya kamu dah jumpa penunggu rumah batu. Tak jumpa Mia, kami gagal. Sepatutnya kamu berdua teruskan sampai berjaya. Jangan cepat putus asa dan mudah mengalah. Mia cuba pujuk mereka berdua untuk cuba sekali lagi, tapi TJ cakap Mia permainkan mereka berdua dan ceritakan peristiwa malam tadi. Nampak Mia dekat tingkap tengah berhias, pergi ke kubur lama bawah pokok buluh kuning tu. Mia balut tubuh dengan kain hitam, keliling kubur berkali-kali ditemani Kak Sun. Muka Mia nampak terkejut. Aku tak buat perkara tu Tama, kata Mia dan mula perlihatkan riak kemarahan, lalu melompat macam harimau terkam pelanduk. Dalam sekelip mata, Mia terus berdiri tercegat. Kamu jangan tuduh sebarangan Tama. Mia mula menjerit dan hentak kakinya ke lantai. Piring dan cawan yang ada dalam talam tu bergegar-gegar. Mia naik angin, gerak-gerinya tangkas macam seorang lelaki. Sifat lembutnya terus hilang. Mia, nanti dulu, jangan melenting, kata Andi segera mendekati Mia. Kamu tak boleh tuduh sebarangan pada Mia, kena bertanya dengan cara baik, kata Andi lagi. Entah apa ilmu yang Andi guna, Mia terus jadi tenang dan duduk bersimpuh semula. Maafkan Tama Mia, kata Andi. Mia anggukkan kepala. Untuk buatkan suasana jadi tenteram semula, Andi bercerita kisah-kisah lucu yang pernah dia alami, membuatkan TJ dan Mia ketawa terbahak-bahak. Alright, sampai sini dulu sambungan siri bercakap dengan jin. Kita berjumpa di siri akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.